Al-Fatiha. Alhamdulillah. Iya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tak kita. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengajarkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib Dwi Libuan setiap hari Selasa yang kedua dan Selasa yang keempat pada setiap bulan, Selasa pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian sirah Nabi SAW menggunakan kitab As-Siratul Nabawiyah Durusul Mu'ibah, sirah Nabi, pengajaran dan pedoman yang dikarang oleh almarhum Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullah. Tuan-tuan dan ibu sekalian, alhamdulillah kita telah selesai mengikuti keseluruhan peperangan-peperangan yang tercatat dalam kitab kita ini pada bab yang kelima, iaitu peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW ketika Nabi berada di Madinah, iaitu selepas daripada hijrah. Sebagaimana yang telah saya catatkan di depan, inilah hasil daripada apa yang kita ikuti beberapa kali pertemuan sebelum ini. Jadi daripada 84 peperangan yang dipimpin oleh Nabi dan para sahabat, 84 perang yang dipimpin oleh Nabi dan para sahabat, 28 daripadanya adalah dipimpin oleh Nabi. Daripada 84 itu 28 Nabi pimpin, dan daripada 28 yang Nabi pimpin itu dimasukkan dalam kitab kita ini 11 sahaja, ya. Dan dalam tempoh 10 tahun 84 kali peperangan itu telah menghasilkan 321 sahabat yang gugur sebagai syuhada. Baik, kita telah selesai sehingga akhir pertemuan kita pada 2 minggu lepas, iaitu peperangan Tauk. Dan malam ini kita mula masuk pengajaran dan pedoman untuk bab yang kelima. Yang kalau kitab saya ini surat 121. Baik, sebelah peperangan telah kita ikuti, bermula dengan perang Badar dan berakhir dengan perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Ada yang lawan pihak musyrikin Mekah, pihak Quraisy, ada yang lawan dengan Yahudi, ada lawan Yahudi gabung dengan Quraisy, dan ada lawan kerajaan Rom, dan juga ada lawan beberapa kabilah-kabilah Arab penyembah berhala seperti perang Hunain. Baik, malam ini kita mulakan pengajaran dan pedoman untuk bab kelima. Pengajaran ini penting. Pengajaran ini penting kerana dia sebelah kali kuliah maghrib kita dengar cerita tentang perang. Tiba-tiba pengajaran bagi setiap peperangan kita tak baca, bahaya. Takut-takut nanti kita beranggapan Islam ni ceritanya cerita perang saja. Ada masalah sikit angkat senjata, ada masalah sikit angkat senjata. Tak puas hati dengan orang angkat senjata. Tak. Dia tak macam tu. Islam mengutamakan damai. Perang pilihan terakhir. Setelah jalan damai tertutup, orang ajak runding, kita runding. Orang ajak damai, kita damai. Bila angkat senjata, baru angkat senjata. Orang tak angkat senjata, kalau nak angkat senjata baru sikit-sikit nak gaduh orang, sikit-sikit emosi, sikit-sikit nak tunjuk kita gagah tak ada tuala. Orang tak angkat senjata pun. Baik, ruang dakwah terbuka. Diplomasi Islam galakkan, damai Islam galakkan, angkat senjata last. Walau bagaimanapun, sebelah peperangan yang kita ikuti ini kita kena tahu pengajaran ini, supaya kita tahu sebab apa berlaku perang Badar, kenapa berlaku perang itu, ya, supaya kita tak salah faham. Baik, kata pengarang kita ini, terlebih dahulu kita akan bercakap ataupun kita akan memperkatakan dulu tentang pensyariatan perang dalam Islam itu. Tentang syariat perang dalam Islam yang kita cakap dulu. Faktor-faktor kenapa berlaku peperangan, kaedah-kaedah perang ni secara umum yang dulu kita selesaikan.
Pengajaran perang Badar nanti dia ada bab dia. Pengajaran perang Uhud ada bab dia. Untuk peringkat awal ni, pengarang kita ni nak beritahu kepada kita syariat perang dalam Islam tu secara umum yang tu kita kena faham dulu. Konsep peperangan tu apa? Rasulullah SAW memulakan dakwah baginda dengan seruan yang baik dan nasihat. Itu di Mekah. Itu dulu. Mekah bukan cerita perang. Ya? Apa benda wahyu yang turun, Nabi baca. Baginda membacakan kitab Allah kepada kaumnya, di samping berbicara dengan mereka melalui hati dan akal. Nabi cakap dengan mereka daripada hati ke hati, cuba dekati mereka, cuba faham keadaan mereka, hati ke hati. Dalam masa yang sama, Nabi juga bercakap dengan mereka dengan akal. Maksudnya dia bercakap satu benda yang menyebabkan mereka boleh terfikir, kita ni silap ni, kita ni tak betul ni. Betul tak kita buat berhala dengan tangan kita, kemudian kita sendiri sembah benda yang kita buat. Jadi Nabi dakwah dengan baik, nasihat, bercakap dari hati ke hati, bercakap akal-akal, seperti itu. Baginda turut berbicara tentang perkara-perkara yang boleh mencelitkan mata mereka terhadap kepercayaan keberhalaan, kepercayaan khurafat, kepercayaan kesesatan, kejahilan mereka. Nabi cakap daripada hati ke hati, akal ke akal, supaya mereka dapat belajar. Namun kaumnya membalas seruan lembutnya itu dengan halangan dan ejekan. Lembut-lembut dah, orang paling lembut Nabi bab cakap ni, oh Nabi yang paling lembut. Tiba-tiba dibalas dengan halangan dan ejekan, iaitu ketika di Mekah selama 13 tahun berdakwah di Mekah itu. Kemudian dengan tuduhan yang direka-reka, lepas halang, sekat, tekan orang tu, tekan orang ni, kemudian tuduhan pula Nabi ni ahli sihir, Quran ni dia buat, dia boleh buat mukjizat pelik-pelik ni, dia ahli sihir lah ni. Padahal mukjizat tu daripada Allah. Nabi ni pecah belahkan masyarakat. Dulu keluarga hidup aman damai di Mekah, tiba-tiba ayah masuk Islam, anak tak masuk, anak gaduh dengan ayah. Mak masuk Islam, ayah tak masuk, mak gaduh dengan ayah. Dia ni pemecah belah masyarakat. Baik. Dan akhirnya sampailah kepada tindakan menyakiti Rasulullah dan juga orang Islam dengan penyiksaan, pembunuhan, pemulauan, boikot, bakar, kawal minyak panas dan sebagainya, yang contoh-contohnya telah kita ikuti sebelum ini. Sehingga akhirnya Allah menyediakan satu tempat untuk dakwah baginda yang membolehkan baginda menetap dengan aman dan tenang. Mana? Yathrib. Yathrib adalah nama lama bagi Madinah. Jadi selepas 13 tahun berada dalam tekanan ujian yang begitu dahsyat, akhirnya Allah Ta'ala sediakan satu medan baru untuk Nabi. Ini lebih aman, dakwah di sini lebih mudah untuk berkembang, masyarakat di sini lebih bersedia untuk terima kebaikan. Satu tempat untuk dakwah baginda yang membolehkan baginda menetap dengan aman dan tenang. Yathrib. Bila Nabi pindah ke Yathrib, hijrah ke Yathrib, barulah ditukar menjadi Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya, ataupun kota yang bercahaya. Madinah ni maknanya bandar ataupun kota. Namun begitu, di penempatan barunya itu, iaitu di Yathrib, Madinah, baginda berhadapan pula dengan kekuatan yang menunggu-nunggu peluang untuk membinasakan baginda. Ingatkan bila hijrah ke Madinah ni, ruang dakwah bagus, tak ada ancaman lah. Rupanya dua-dua benda ada. Ruang dakwah di Madinah pun ada, ancaman pun ada. Di Mekah dulu ruang dakwah tu ketat sangat, terhalang. Ancaman lagi. Pergi ke Madinah, ruang dakwah tu luas, ancaman pun ada. Baik. Jadi kena ambil lah mana yang nak duduk bertahan di Mekah, ataupun pergi cari ruang dakwah, lah. Ancaman kena hadapi. Yang pertama ancaman Nabi iaitu pihak Quraisy sendiri, kerajaan Mekah, yang tidak lena tidur ekoran penghijrahan Nabi dan para sahabat baginda ke Madinah. Tak lena tidur, sebab tahu bila Nabi pergi ke sana mesti dapat pengaruh, kekuatan. Apatah lagi penduduk di Madinah itu telah beriman dengan dakwah Nabi. Bahkan beberapa orang penduduk Madinah itu beriman kepada Nabi sebelum Nabi sampai ke Madinah. Iaitu kita bincang dulu pada tahun ke-10 kenabian, Nabi berdakwah ke kemah-kemah jemaah haji Mekah, dapat beberapa kabilah daripada Madinah. Tahun ke-11 berdakwah di kemah-kemah jemaah haji, dapat beberapa kabilah daripada Madinah. Artinya sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, sudah dapat beberapa orang daripada Madinah yang memeluk Islam.
Akhirnya mereka balik daripada ibadat haji itu, mereka lah sebarkan Islam pula di sana. Bila Nabi sampai waktu hijrah, Islam sudah berkembang, hasil beberapa orang itu. Apatah lagi bila Nabi dah hijrah ke sana, lagi kukuh perkembangan Islam itu. Jadi orang Mekah tak tidur rela. Lantaran itu, baginda memperolehi kekuatan di tempat baru ini. Senario ini ataupun keadaan ini mengoyak-ngoyakkan lagi urat empedu pihak Quraisy. Maknanya menaikkan lagi kemarahan mereka. Dah lah di Mekah dulu buat seksaan, tekanan, tak jadi pun. Orang tak ubah pun, tekan sampai mati pun kekal. Dalam akidah itu, hijrah ke Madinah dapat kekuatan baru. Baik, ini ancaman pertama pihak Quraisy. Sebab tu hari itu kita tengok dah berapa kali Nabi duduk di Madinah, Nabi berhadapan dengan pihak Quraisy. Bermula dengan perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, ya, dan berapa itu. Yang kedua, bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi berhadapan dengan ancaman yang kedua sambil pihak Yahudi. Sejak awal Nabi SAW menetap di Madinah, Nabi bersungguh-sungguh untuk mengadakan hubungan damai dengan orang Yahudi. Mereka dah lama duduk di Madinah, beranak pinak, sekian lama dah duduk di Madinah. Dan Yahudi ni di Madinah ni pula banyak kabilah, banyak puak. Yahudi daripada kabilah Bani Nadir, Yahudi daripada kabilah Bani Quraizah, Yahudi daripada kabilah Bani Mustalik, Yahudi daripada kabilah Bani Qaynuqa. Banyak dia punya kabilah-kabilah dia. Masing-masing ada kabilah masing-masing, puak masing-masing. Bila Nabi sampai, Nabi buat perjanjian hubungan damai dengan mereka. Mereka adalah warga negara Madinah. Apa jadi pada Madinah, mereka juga kena pertahankan. Nabi sebagai ketua kerajaan di Madinah diangkat jadi ketua kerajaan di Madinah. Namun Yahudi mempunyai perangai suka berdengki, gemar melakukan tipu daya dan konspirasi. Itu perangai orang Yahudi. Perangai orang Yahudi daripada dulu sampai awal hari ini. Kemarin wartawan menjadi mangsa Yahudi. Wartawan ni, bunuh wartawan di medan perang ni salah besar di peringkat antarabangsa. Kan? Semalam buta seorang mata wartawan daripada apa negara mana. Hari ini bermula semalam, media-media masa di beberapa negara tunjukkan solidariti, semangat kebersamaan kepada wartawan yang cedera matanya itu. Wartawan baca berita dalam beberapa TV hari ini, pakat-pakat baca berita sambil tampal kapak di mata sebelah. Letak sedetik tampal kapak sebelah. Tunjuk semangat mereka bersama dengan kawan-kawan yang jadi mangsa di medan perang. Itu Yahudi. Sampai hari ini. Oleh itu, belum sempat Nabi SAW stabil di Madinah dan memperolehi kepimpinan daripada orang Muhajirin dan Ansar, rasa dengki dan marah pemimpin Yahudi daripada setiap kabilah ni telah terpancar terhadap kepimpinan Nabi, kerana baginda telah menyaingi mereka dan menguasai sepenuhnya di Madinah. Dulu Yahudi kuasai Madinah. Jadi kabilah-kabilah Arab duduk di Madinah ni bawah tapak kaki mereka. Pasar-pasar mereka kuasai, riba mereka jalankan, bagi pinjam duit pada orang mereka kenakan berlipat kali ganda, kena bayar. Yahudi mereka kontrol ekonomi di Madinah ketika itu. Akhirnya bila Nabi datang, kabilah-kabilah Arab di Madinah, kabilah Aus, kabilah Khazraj dan kabilah-kabilah lain pakat beri kesetiaan kepada Nabi. Jadi Yahudi rasa terancam kerana lepas ni orang tak taat pada mereka lah. Baik, sebab tu Nabi dengan Yahudi ini bertempur dalam beberapa kali peperangan. Setelah mereka khianat Nabi, langgar perjanjian dengan kerajaan Madinah, lalu perang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, perang Ahzab. Jadi sepanjang tempoh Rasulullah SAW menetap di Mekah dulu, ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi memintanya supaya sabar terhadap kata-kata orang musyrik. Itu saja di Mekah. Dakwah sabar, munajat mohon pada Allah. Perang belum di Mekah. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu, jauhkanlah dirimu daripada mereka dengan cara yang baik. Sabar. Kemudian kalau tak tahan, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Ayat bala-bala. Surah Al-Muzammil ayat 10. Walau bagaimanapun, setiap kali turun ayat yang memerintahkan Nabi supaya sabar terhadap tindakan orang musyrik yang menyakiti mereka, setiap kali itu juga orang musyrik meningkatkan usaha menyakiti, melakukan tipu daya dan permusuhan terhadap orang Islam. Turun ayat semua sabar, Nabi sabar, sahabat sabar. Sabar, kena banyak juga. Turun ayat semua sabar, Nabi sahabat sabar, sabar, kena juga. Baik. Pada
Bagaimana ketika itu orang Islam tidak berupaya untuk menyekat angkara jahat mereka tu? Nak lawan tak mampu sebab di Mekah orang Islam minoriti sikit. Ini disebabkan orang Islam ketika itu lemah dan bilangan mereka sedikit. Boleh kira berapa puluh orang je yang awal-awal memeluk Islam tu. Hamba-hamba, anak yatim, orang miskin, orang lemah. Belum ada lagi orang kaya awal-awal tu. Orang kaya boleh kira berapa jari ya. Boleh kira berapa orang je orang kaya yang memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar, Osman bin Affan. Tu je ya. Bukan tak tahu Nabi itu orang betul, tapi takut hilang pengaruh. Maka orang-orang kaya ni tak nak ikut Nabi takut hilang pengaruh. Maka sebab tu yang awal memeluk Islam kita baca dulu orang susah. Sebab mereka tengok ajaran Islam tu kena dengan mereka. Ikut ajaran Islam ni bela orang yang lemah, bela orang yang susah, bela orang kena zalim. Sebab tu di awal pemula Islam yang memeluk Islam golongan mustadhafin, orang-orang yang lemah. Jadi nak perang, mana boleh perang tu? Ya. Apabila kedudukan dan pengaruh Nabi SAW telah stabil di Madinah dan orang Islam mempunyai kekuatan dan perlindungan, mereka mula bersemuka dengan kekuatan dan permusuhan pihak Quraisy. Kali ini tak boleh bagi can tak boleh bagi can. Dulu di Mekah banyak cukup, tapi bila di Madinah kita dah pegang kerajaan Madinah, ada kekuatan dah, tak boleh biar macam tu. Islam tak pernah kan kita diperkotak-katikkan, dibiarkan kita orang buat apa bijak atas kepala kita, tak melawan, tak bantah, tak boleh. Waktu kita tak ada kekuatan, tak apa, ada kekuatan, kena gunakan kekuatan, kena gunakan kekuasaan, kena gunakan pengaruh yang ada pada kita tu. Baik. Mereka juga bersemuka dengan hasad, dengki dan sifat keji Yahudi yang berkemungkinan menceroboh mereka pada bila-bila masa dua Nabi. Pertama pihak Quraisy, bila tengok kerajaan Madinah dah mula stabil, Nabi dah mula dapat kekuatan, mereka mula tekan terus. Berlakulah perang beberapa kali. Yang kedua orang Yahudi dalam Madinah, yang bila tengok pengaruh mereka makin hilang, akhirnya khianat pada kerajaan Madinah beberapa kali. Baik. Islam adalah agama yang realistik. Realistik ni maksudnya berpijak di bumi itu. Islam ni bukan agama yang teori kosong, cakap kosong. Islam ni agama yang realistik. Contoh, Islam perintahkan kita sembahyang sehari 5 waktu. Orang mampu buat ke tak sehari 5 waktu? Mampu. Bila mampu, bermakna Islam ni agama yang realistik. Katalah perintah sembahyang hari itu kekal 50 waktu. Kan waktu Isra Mi'raj itu kan mula-mula 50 waktu. Turun-turun menghadap Nabi Musa sebut pada Nabi Muhammad, umat kamu tak mampu. Nabi pun naik turun, naik, lain kali tinggal 5. Dan Allah Ta'ala pun tahu memang kita mampu 5 saja, tak 50 tu. Itu berunding kan. Cuba kalau hari itu rundingan tu ditutup 50 waktu. Tuan-tuan nak pergi kerja bila? Tuan-tuan nak pergi kerja bila untuk sembahyang 50 waktu? Tiba-tiba Islam tetapkan daripada bangun tidur sampai tidur semula 5 waktu. Dan setiap waktu tu 10 minit sembahyang pun. 10 minit kan? Kalau sembahyang Jumaat 15 minit kot. Jadi daripada 24 jam ambil sejam je lebih kurang sehari. Manusia mampu buat tak? Mampu. Bermakna Islam agama yang realistik. Kalau suruh 50 orang tak mampu buat, bermakna Islam agama yang tak realistik. Setahun 365 hari Allah Ta'ala perintahkan puasa berapa hari? Wajib 30 saja daripada 365 hari. Orang mampu buat tak 30 hari setahun? Mampu. Bermakna Islam agama yang realistik. Kalau 365 hari kena puasa 300 hari? Tak realistik. Macam itulah juga dalam bab perang. Di Mekah orang Islam minoriti sikit, tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ayat syariat perang. Realistik tak? Tak realistik. Mengarut. Tapi di Madinah orang Islam sudah ada kekuatan, pengaruh makin besar, turun ayat tentang perang, turun. Realistik tak? Realistik. Kerana orang Islam sudah ada kekuatan dan sudah mampu banget. Islam agama yang realistik. Bukan teori mengarut tak tentu hala, bukan. Ya? Baik. Islam tidak memejamkan mata daripada realiti dengan mengikut sangkaan waham atau nilai yang ideal yang di hadapan kaum yang tidak beriman dan tidak menghormati nilai tersebut. Ya. Orang buat apa tengok, sangka macam sangka baik.
Islam istilah berlindung di balik kekuatan dan bersedia untuk menghapuskan apa-apa pencerobohan. Kekuatan ada, kena guna. Kekuasaan ada, kena guna. Tak ada kekuatan, cerita tak ada. Tak ada kekuasaan, cerita tak ada. Dah ada kekuatan, dah ada kekuasaan, kita kena berlindung di belakang kekuatan dan kekuasaan tu. Guna, guna. Orang ada kuasa, kena guna kuasa tu sebaik mungkin. Islam juga terpaksa bertindak menghapuskan kekuatan dan kemampuan golongan yang batil. Kena lawan. Kerana kita sudah ada kuasa. Tindakan ini perlu agar medan dakwah terbuka dengan baik dan bebas. Dulu di Mekah, dakwah jadi tak bebas. Puncanya kerana kita tak mampu nak lawan. Di Madinah kita sudah mampu lawan, maka kena lawan. Kita sudah mampu balas, kena balas. Waktu tu barulah medan dakwah terbuka, tak ada dah orang cuba-cuba nak ganggu, tekan kita, halang kita. Dakwah jadi terbuka. Dan kita tak paksa orang masuk Islam. Tak boleh paksa orang masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tak boleh. Mesti orang masuk Islam dengan kerelaan. Orang masuk Islam mesti dengan kerelaan, dengan kefahaman, kesedaran sendiri. Bukan orang tekan dia ke apa semua. Tak boleh. Tak boleh paksa. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh masyarakat Kristian di Spanyol dulu. Islam datang, sebarkan dakwah di Spanyol. Artinya Islam berkembang di Spanyol, kerajaan Islam tertegak di Spanyol 600-700 tahun. Lama. Akhirnya pihak pasukan salib dapat ambil alih. Akhirnya mereka paksa semula orang Islam murtad. Padahal waktu kita masuk ke Spanyol dulu dengan dakwah, dengan kesedaran, penduduk di situ beriman. Tak ada orang kena paksa pun masuk Islam. Tiba-tiba bila mereka berjaya ambil alih, mereka paksa pula orang Islam masuk agama Kristian. Kadang-kadang orang tak rela. Masuk agama mesti dengan kerelaan. Kalau tak, macam mana nak sah dia punya ucapan syahadah dia tu? Baik. Tindakan ini perlu agar medan dakwah terbuka dengan baik dan bebas. Ini membolehkan dakwah berdialog dengan akal. Ini membolehkan dakwah itu membersihkan jiwa, memperbaiki kefasadan, fasad kerosakan, dan menegakkan panji-panji kebaikan yang dijadikan petunjuk. Akhirnya nanti menara-menara api kebenaran itu akan menyinari jalan kepada sesiapa yang mencari petunjuk, kebaikan dan pahala. Akhirnya benda-benda baik itu nanti akan tertegak. Kerana ni ruang dakwah dah terbuka, tak ada dah orang sekat. Punca sebab kita berani lawan bila sudah ada kekuasaan. Baik. Oleh kerana semua faktor inilah yang disebutkan tadi dan faktor-faktor lain, Allah telah mensyariatkan perang kepada orang mukmin pada tahun kedua hijrah waktu di Madinah. Start dengan perang Badar. Tahun kedua hijrah ni banyak syariat turun tahun kedua hijrah. Antaranya apa dia? Ayat tentang perang tahun kedua hijrah. Ayat tentang syariat puasa tahun kedua hijrah. Puasa pun tahun kedua hijrah. Sebab tu perang Badar tu bulan Ramadan tu. Perang Badar tu bulan Ramadan tu. Baik. Jadi tahun kedua hijrah tu turun ayat tentang kewajipan puasa. Jadi kalau orang tanya kepada kita ayat tahun kedua hijrah pun turun ayat tentang syariat perang. Kalau orang tanya kita ayat syariat puasa, kita boleh jawab, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan? Lagi apa dia lagi? Sembahyang, aqimus shalah, zakat, wa atuz zakat. Kita boleh jawab. Perang? Ayat tentang perang, ayat syariat perang. Inilah ayatnya. Iaitu surah Al-Hajj ayat 39 sampai 41. Ayat 39 sampai 41. Baik. Ini ayat tentang syariat perang yang pertama sekali tu. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajidu yudhkara fiha ismullahi katsiran wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun 'aziz. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ayat 39, 40 dan 41 surah Al-Hajj. Ini ayat syariat perang, pensyariatan perang. Inilah ayatnya. Jadi kalau orang tanya, kita boleh doa, ya. Baik, ayat ini dia punya huraian panjang lebar, saya ambil sikit. Arti ayat ini, diizinkan berperang bagi orang Islam yang diperangi. Diizinkan berperang bagi orang Islam yang diperangi. Maknanya kalau tak kena perang, dikacau orang lain apa? Diizinkan berperang bagi orang Islam yang diperangi. Kalau orang tak cari masalah kita angkat senjata apa? Kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka capai kemenangan. Orang-orang yang kena zalim ni dia boleh balas dengan peperangan, dan Allah berkuasa untuk bantu mereka capai kemenangan. Iaitu orang yang kena zalim ni siapa dia? Iaitu mereka yang diusir daripada kampung halamannya. Sahabat-sahabat dihalau keluar dari Mekah ke Madinah, ya? Iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Alasan apa kena halau? Mereka ada buat salah apa? Ada buat salah apa sampai kena halau keluar dari Mekah? Mereka diusir semata-mata kerana mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Itu je salah dia pun. Baik. Dan kalaulah Allah Ta'ala tidak mendorong sesetengah manusia menentang pencerobohan sesetengah pihak yang lain, kalaulah Allah Ta'ala tak menggerakkan hati sebahagian kita ni untuk lawan pencerobohan daripada pihak musuh, maka apa akan jadi? Kalau Allah Ta'ala tak mendorong, tak menggerakkan hati sesetengah di kalangan kita ni menentang pencerobohan musuh yang berlaku, apa akan jadi? Runtuhlah tempat-tempat pertapaan, tempat orang bertapa untuk gereja-gereja orang Nasrani, untuk tempat-tempat sembahyang orang Yahudi pun untuk masjid-masjid tempat orang Islam banyak menyebut nama Allah di dalamnya pun akan runtuh. Artinya bila perang, masjid saja roboh. Inilah hikmah syariat perang dalam Islam. Tujuan kita lawan semula pencerobohan itu supaya apa dia? Bukan hanya kita nak selamatkan masjid, kita nak pastikan rumah ibadat lain pun terselamat. Nak pastikan rumah ibadat lain pun terselamat. Tuan-tuan, kalau perang, bukan masjid saja roboh. Orang lepaskan roket ke, lepaskan bom ke, lepaskan apa semua ke, dia boleh tetap ke? Nanti bila jatuh meletup, nanti masjid saja roboh. Rumah keliling ni tak jadi apa. Rumah ibadat lain kecil-kecil pun tapi ni tak jadi apa. Boleh ke macam tu? Dah. Bila jatuh bom apa semua ni tak kira dah. Kena masjid, kena gereja. Perang. Kena kanak-kanak. Kena orang tua. Maka kalaulah Allah Ta'ala tidak menggerakkan hati sesetengah di kalangan kita untuk lawan pencerobohan pihak musuh tu, habis rumah ibadat lain pun habis. Masjid-masjid Allah lagi lah. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, masjid-masjid pun akan roboh. Tapi bila Allah Ta'ala mendorong hati sesetengah di kalangan kita lawan pencerobohan tersebut, akhirnya masjid berselamat, rumah ibadat lain pun selamat. Bahkan kita baca dulu dalam perang Mu'tah dulu, lawan kerajaan Rom. Cuma Nabi tak dapat pergi. Nabi lantik sahabat jadi panglima, iaitu Zaid bin Harithah. Ingat apa pesan Nabi kepada Zaid bin Harithah dalam perang Mu'tah? Bila sampai ke Mu'tah di Jordan tu, ajak dulu orang sana beriman pada Allah. Jangan angkat senjata lagi. Mereka angkat senjata baru balas dengan senjata. Apabila lagi Nabi pesan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh orang perempuan, jangan robohkan rumah-rumah ibadat, jangan ganggu ahli ibadat yang duduk dalam gereja-gereja mereka. Ini etika perang dalam Islam. Maka kalau Allah Ta'ala tak mendorong hati sesetengah di kalangan kita bangkit lawan pencerobohan tersebut, habis rumah ibadat orang lain pun akan habis. Masjid apa tahu lagi? Masjid apa tahu lagi?
berapa hari lepas kan keputusan mahkamah di India putuskan Masjid Babri akhirnya jadi milik penganut Hindu, tapak Masjid Babri. Tuan-tuan ingat tragedi Masjid Babri di Ayodhya, India? Saya kecil tengok tu. Perebutan tanah Masjid Babri di India 1992. Tahun 1992. Saya dah 1 belum. Tahun 6 tahun waktu tu. Berapa puluh tahun punya kes tu, sampai minggu lepas baru selesai. Akhirnya keputusan mahkamah India, Masjid Babri itu dia punya tapak tanah dia diserahkan kepada penganut Hindu. Ni Perdana Menteri India punya dia. Dia ni parti dia ni menang soal dalam pilihan raya, jadi nak jaga undi dia tu kena begitu lah. Jadi itu lah. Diberi ganti tanah lain. Tapi sejarahnya masjid itu dahulu didirikan. Masjid itu didirikan tahun 1500. Lama. Zaman Kesultanan Mughal, kerajaan Mughal di India. Rajanya yang pertama bangunkan masjid di situ tahun 1500. Berapa tanah tu alasannya kononnya orang Islam bangunkan masjid di atas tempat kelahiran dia punya dewa ni. Baik, tidak apalah. Itulah keadaannya. Jadi apa dia tujuan syariat perang? Itulah. Ya, syariat perang itu bukan hanya untuk membela masjid, juga rumah ibadat lain. Ya. Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya, yakni Islam. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Berkuasa. Okey, selesai. Ayat 39 sampai 40. Apa dia tujuan perang? Kenapa disyariatkan perang? Kerana dizalimi. Sebab apa dizalimi? Kerana mengucapkan Allah sebagai Tuhan. Kalau Allah Ta'ala tak mendorong sebahagian lawan pencerobohan sebahagian lain, apa akan jadi? Habis rumah ibadat pun akan hancur. Last sekali pada ayat 41, ini penting. Pada ayat 41 ni Allah Ta'ala tegaskan, kalau kamu menang, dapat kekuasaan, apa benda yang kamu kena buat? Apa nilai menang bagi orang Islam? Apa nilai menang untuk bagi seorang Muslim? Duduk di atas, duduk di atas. Duduk di atas, jatuh orang tu, jatuh orang ni. Apa nilai menang? Apa makna menang bagi seorang Muslim? Maka Allah Ta'ala sebut, Allah berkuasa membantu kamu capai kemenangan. Dan bila kamu dapat kemenangan, diberi kekuasaan memerintah di muka bumi, hendaklah mendirikan sembahyang. Artinya dia, jadikan sembahyang, hubungan di antara rakyat, orang ramai dengan Tuhan ni agenda penting negara. Ya. Baik. Iaitu orang yang diberi kekuasaan memerintah muka bumi hendaklah mendirikan sembahyang. Satu. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, hendaklah suruh buat benda baik. Yang keempat, hendaklah mencegah perbuatan mungkar. Dan yang kelima, serahkanlah segala urusan itu kembali kepada Allah. Setelah kita buat, serahkan kepada Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, ada 4 benda kena buat. Ini penerangan ayat, penerangan cerita ni terlalu ilmiah sangat ni. Saya ringkaskan, ya. Penerangan ni terlalu ilmiah. Jadi bila diberi kekuasaan, lepas menang perang, akhirnya Allah Ta'ala beri kekuasaan kita memerintah muka bumi. Bila kita diberi kekuasaan memerintah muka bumi, 4 benda ni kena jadi agenda penting orang yang diberi kekuasaan. Orang yang pegang kerajaan dapat kekuasaan, 4 benda ni benda penting kena laksanakan. Kena jadikan benda ni dasar penting, agenda penting negara. Yang pertama apa dia? Aqamus salat, dirikan sembahyang. Orang yang diberi kekuasaan, sembahyang kena jaga. Sembahyang ni menggambarkan apa, tuan-tuan sekalian? Sembahyang ni menggambarkan hubungan di antara manusia dengan Tuhan. Pemerintah kena sembahyang dan kempen rakyat jaga sembahyang. Ya. Pemerintah kena sembahyang, kena jaga sembahyang, dan kena kempen rakyat supaya jaga sembahyang. Artinya kempen sembahyang ni agenda besar negara. Agenda besar negara. Dulu bila Kelantan pernah buat dulu kempen bulan sembahyang, zaman almarhum Tok Guru Aziz hidup dulu. Setiap kali bulan Rejab dibuat kempen bulan sembahyang. Sebab kebetulan Rejab ni peristiwa Isra dan Mi'raj.
Waktu itulah dia syariatkan sembahyang. Jadi setiap kali bulan Rejab, tiap-tiap tahun Kelantan buat kempen bulan sembahyang. Ada orang tak faham? Ada orang tak faham? Orang faham? Apalah Kelantan bazir duit waktu tu lah kan, tiap-tiap setahun sekali buat kempen bulan sembahyang, dana keluar ni berapa ni, berapa ratus ribu untuk kempen tu. Kempen di setiap daerah di Kelantan tu ada beberapa daerah kempen bulan sembahyang. Waktu tu orang nampak membazir projek ni, naikkan billboard, marilah sembahyang lah, papan tanda marilah sembahyang. Waktu tu orang nampak membazir. Lama-lama baru orang tengok kesan. Bila pemerintah ada hubungan dengan Allah, rakyat pun dididik jaga hubungan dengan Allah, jenayah berkurangan. Orang nak buat maksiat jadi bimbang. Orang nak buat muka rasa dia ni ada pemantauan daripada Allah. Semayang. Kita ajar manusia takut kepada kamera CCTV. Saya selalu sebutkan dulu. Kita ajar manusia takut kepada kamera CCTV. Kamera ni boleh tak? Boleh. Dia ikhtiar. Ikhtiar kita pasal kan? Ikhtiar. Tapi kalau tu semata-mata cara didik orang supaya tak buat benda jahat, selesai tak? Dah. Depan kamera pun orang curi. Kawan isi minyak di minyak, kunci letak kat situ. Dia pun satu hal juga. Mati later ke apa semua tu, kunci tu cabut dulu. Kan? Dia kalau buka pintu macam tu, kunci pun duduk situ. Kadang enjin pun tak mati. Kadang orang kita. Maka sebab tu dalam bab hukum hudud, pelaksanaan hukum hudud, orang yang mencuri seperti itu tak kena potong tangan tu. Kenapa dia? Barang tidak dijaga oleh Tuhan sebaik mungkin. Tak kena. Dia kena hukuman lain. Ada denda lain, tapi tak sampai peringkat potong tangan. Kenapa dia? Kecuaian pemilik harta. Barang dia letak sempah depan rumah, kursi, sofa, apa-apa. Orang pun angkut boleh beli. Kena potong tangan? Dia tak kena potong tangan. Dia kena hukuman lain, takzir. Ada denda dia lah, penjara ke, sebab ke, bayaran ke. Potong tangan tak sampai. Maka sebab tu syarat nak potong tangan ni ketat. Antaranya dia, jumlah kecurian tu nilai dia mesti tinggi. Dalam kitab fiqh ada catat lah tu. Berapa dinar, berapa dirham, berapa semua tu, berapa ringgit macam tu dah. Kemudian barang yang dicuri tu mesti barang yang betul-betul dikawal sungguh-sungguh, elok-elok dijaga semua oleh tuan dia. Kalau tuan dia cuai letak rata-rata, orang tak kira tu. Kan? Tu dia ada syarat-syarat dia. Jadi depan kamera pun orang buat benda tak elok. Tapi dengan kita ajar manusia ni, kita ada hubungan dengan Tuhan. Dengan kita semayang ni, kita ajar diri kita ni sentiasa dipantau oleh Tuhan. Makin lama jenayah orang tak berani nak buat. Ada orang ke tak ada orang ke, Tuhan tengok. Aku ni jenis kaki semayang, takkan juri. Aku jenis kaki semayang, takkan ambil barang orang. Tapi kalau jenis tak semayang, jenis kaki tak semayang, peduli apa ambil barang orang? Orang jenis jaga semayang ni waktu ni, jenis jaga semayang ni, nak buat benda tak elok, fikir banyak. Aku jenis orang semayang, curi. Paling kurang pun dia rasa malu kat diri sendiri. Dia ada rasa malu. Tak malu kat orang. Kalau orang tahu kena tangkap apa semua. Aku jenis kaki semayang, takkan curi. Maka sebab tu Allah Ta'ala kata dia, orang yang menang, Allah Ta'ala beri kekuasaan, aqamus salat, dia kena dirikan semayang. Jadi dia pemerintah kena jadikan semayang ni agenda penting negara dan didik rakyat supaya jaga semayang. Sekolah kena didik pelajar jaga semayang. Keluarga kena didik, mak ayah kena didik anak-anak keluarga jaga semayang. Sebahagian daripada kebaikan dalam masyarakat berlaku kerana orang jaga semayang. Tuan-tuan pergi ke kampung, ke kawasan perumahan, ke jenis masyarakat, surau tak hidup, masjid tak hidup, semayang apa pun tak, kita boleh kenal keadaan masyarakatnya berbanding dengan kawasan perkampungan yang sebelah. Begini yang sebelah. Beza. Dia beza. Jadi kampung orang semayang dengan kampung orang tak semayang. Beza watak masyarakat. Yang kedua, bila dapat kekuasaan, wa'atau zakat. Kamu kena keluarkan zakat. Pemerintah kena jadikan isu zakat ni dasar penting negara. Kempen penting negara. Bukan hanya bagus soal pengurusan zakat waktu kutip, bagus waktu kaedah pengagihan. Kadang-kadang kita dengar orang mengeluh tak habis-habis ni, kita pun tension juga kan? Yalah, banyak dah kelemahan itu diperbaiki ya. Saya nak kata teruk sangat tak boleh juga. Ramai juga kawan-kawan saya kerja di Jabat Zakat ni. Banyak dah benda penambahbaikan tu ya.
penambahbaikan tu ada, bukan tak ada langsung. Tapi banyak lagi perlu dipertingkatkan. Kadang-kadang tu macam borang. Nak dapat kadang RM1, dapat borang, pijak dokumen tu, pijak dokumen kita tengok Allah. Waktu nak kutip hari tu mudah sangat. Waktu nak keluar tu dia bayar. Aceh orang tengok institusi agama ni, ni benda-benda yang kena perbaiki lah, adalah. Takkan orang miskin nak pergi naik jabat sampai tingkat berapa nak cari kita, nak cari borang. Kadang-kadang cari pintu jabat pun tak jumpa. Tambah-tambah zaman semua online ni. Kadang-kadang ada orang main handphone pun tak reti online pun ni. Kan? Ada waktu kita kena turun tengok. Maka nak serah pada pejabat zakat saja 100% selesai masalah ni tak boleh. Kita yang tahu jiran tangga kita bermasalah daripada sudut kehidupan dan sebagainya, kadang-kadang kita kena lapor pada Pak Masjid Surau. Pihak Masjid Surau tolong angkat ke atas. Tolong potong sampai ada lah saluran parlimen ke apa. Pakai tolong sampai lah. Tolong. Sampai. Jabat zakat ni tu, petugas ni tu sangat. Kawan saya petugas di Jawi di Masjid Negara tu. Bukan kita tak tahu apa jumlah penguat kuasa. Jumlah penguat kuasa Jawi wilayah. Bukan kita tak tahu apa. Sebab tu kalau tuan-tuan buat report hari ni ada orang zina ke, ada buat haluat ke apa semua. Baiklah kita gotong royong sama-sama kita pergi sembuh. Baiklah kita gotong royong pakat-pakat sama kita pergi selesai. Ahli royong ke masjid Zurau apa semua. Lah, berapa orang kan? Itu bukanlah tadi. Baik. Zakat agenda penting lah. Apa makna zakat? Zakat ni menggambarkan hubungan dalam masyarakat soal kebajikan itu terjaga. Sosial, kemasyarakatan. Pemerintah dengan rakyat sama rakyat, soal kewajiban. Aqamus shalah wa atau zakat. Yang ketiga, bila kamu diberi kekuasaan, wa amaru bil ma'ruf. Kena perintahkan benda-benda baik. Jadikan benda-benda baik ini benda-benda kehidupan dalam masyarakat. Kempen benda-benda baik dalam masyarakat. Ya. Dan yang keempat, bila dapat kekuasaan, wa nahu 'anil munkar. Hendaklah cegah benda-benda munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Dan kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Lepas kita dah buat, kesudahan kepada Allah. Ya. Surah Al-Hajj ayat 39, 40, 41. Inilah ayat yang pertama sekali turun tentang syariat Quran. Saya nak beri penjelasan tentang ni surat 124, 125 sambil-sambil itu sebab ini terlalu ilmiah. Jadi kenapa diizinkan berperang bila dizalimi? Siapa dia? Sahabat yang dihalau daripada Mekah ke Madinah. Kalau hari ini, situasi hari ini lah. Dihalau daripada tempat tanah air Palestin, dihalau keluar, orang Rohingya dihalau keluar dan sebagainya. Bila salahnya dia terima Allah sebagai Tuhan. Kalau ikut mereka tak kena lawan. Ikut mereka tak kena lawan. Sebab tak ikut mereka kena lawan. Ya, disbelih dan sebagainya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut Allah berhak memberi kemenangan waktu kamu lawan. Bila kamu lawan, kamu bela nanti, habis umur ibadat-ibadat pun akan terselamat. Dan bila beri kekuasaan, 4 benda ni kamu kena buat. Ini ayat penting tentang syariat peperangan. Baik tuan-tuan sekalian, kita berhenti cakap dulu. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan mula sambung pada halaman 128. Ditulis nombor 1. Dekat bawah tu ditulis nombor 1. Tuan-tuan jangan selok jauh kan. Masih dalam lepas daripada ayat Quran tadi. Lepas ayat Quran tadi dia ada huraian-huraian sikit tentang ayat Quran tu. Huraian pertama, huraian kedua, huraian ketiga, huraian keempat, huraian kelima, huraian keenam, huraian ketujuh. Lepas daripada huraian ayat tu nombor 7, tuan-tuan tengok yang ditulis nombor 1. Itu sebab apa dalam kitab anda? Lepas huraian ayat. Huraian ayat tu ada 7 huraian. Habis 7 huraian, itu tuan-tuan akan jumpa ditulis nombor 1. Bawah sikit. Okey, betul. Selak sikit, jumpa ditulis nombor 1. Okey, huraian ada 7. Okey, lepas tu oh, dia buat ABC. Bukan. Lepas habis ABCD tu. Lepas habis ABCD. Lepas tu ditulis nombor 1 kan. Okey, muka surat 117. Di situlah bermula nanti kita akan pergi pengajaran perang Badar. Kemudian pengajaran perang Uhud, pengajaran perang yang mana dia bermula daripada Islam. Teruskan. Wallahu a'lam. Cukup sekali itu dulu untuk pertemuan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berrahmat dan kebaikan kepada kita. Aku berterima kasih. Waalaikumsalam. Walisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.